Selamat pagi saya ucapkan kepada panel dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada pagi ini, kami akan membentangkan projek akhir kami iaitu 2-in-1 Function Flexible Spring Generator. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kumpulan saya. Saya sendiri Oliver Santo Anak Edward, seterusnya Muhammad Safiq bin Hamadi dan Muhammad Safwani bin Abdul Aziz. Kami telah dipimpin oleh pensyarah kami iaitu Puan Siti Zuraifah binti Matsa. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, mari kita lihat dahulu isi kandungan yang terdapat pada pembentangan kami ini. Okey, baiklah. Pertama adalah pengenalan ringkas, kedua adalah penyataan masalah, ketiga adalah objektif kajian, keempat adalah skop kajian, kelima adalah metodologi, keenam analisis data, ketujuh kesimpulan dan ke-8 terakhir sekali iaitu cadangan. Untuk isi pertama, pengenalan. Baiklah, generator ini adalah peranti kawalan trafik yang telah digunakan untuk memberi panduan berterusan kepada pengguna jalan raya terutamanya pada waktu malam. Generator sering mengalami kerosakan apabila berlakunya kemalangan di mana generator itu telah dilanggar secara tidak sengaja. Oleh itu, tujuan projek ini adalah untuk menghasilkan satu generator yang boleh menentu, fleksibel dan dapat digunakan di dua tempat iaitu di kawasan premix dan di atas tanah. Baiklah, untuk isi yang kedua iaitu penyataan masalah. Pertama, tiang panduan ini sering rosak diakibatkan oleh berlakunya kemalangan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tiang panduan atau lebih dikenali sebagai generator ini sering didirikan di kawasan jalan raya yang gelap, jalan berselekoh yang sering berlakunya kemalangan, bahu jalan yang sempit dan jalan yang sering ditenggelami air. Pembelajaran juga akan bertambah untuk melakukan kerja-kerja perbaikan tersebut. Pada isi ketiga, objektif kajian. Pertama, objektif kami adalah mereka bentuk generator yang diperbuat dari bahan kita semula yang boleh diletakkan di atas permukaan premix dan tanah. Kedua, menilai tahap pengesanan kewujudan produk bagi tujuan keselamatan pengguna jalan raya. Ketiga, menilai penerimaan umum terhadap keberkesanan projek berdasarkan objektif kajian dengan menggunakan borang soal selidik. Pada isi keempat adalah skop kajian. Pertama adalah menghasilkan satu generator prototype sebagai model projek. Kedua, untuk menghasilkan satu generator yang dapat diletakkan di permukaan berturut premix dan permukaan tanah. Ketiga, penghasilan generator menggunakan bahan dari bahan terbuang dan bahan terpakai. Keempat, projek ini dilakukan hanya di bengkel paip bertindak muka dan di rumah ahli kumpulan. Penghasilan dan pengujian produk dilakukan di bengkel paip bertindak muka dan juga dilakukan di rumah pengkaji atas kekangan pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para panel. Nama saya Muhammad Syafiq bin Hamadi. Ini adalah lakaran generator buatan kami. Di sini menunjukkan ada dua generator. Generator pertama mempunyai pencucuk, manakala generator kedua tidak mempunyai pencucuk. Hal ini kerana generator kami boleh digunakan di atas permukaan berturap premix ataupun di atas tanah. Yang bercucuk ini dihaskan untuk di atas tanah, manakala yang tidak bercucuk ini dihaskan di atas permukaan berturap premix. Pencucuk ini kami reka, ia boleh dibuka apabila tidak perlu dan boleh dipasang semula apabila perlu. Ini pula adalah ukuran bagi projek generator kami, di mana panjang batang generator ini adalah 120 cm. Diameter untuk batang generator ini pula adalah 5.5 cm. Panjang skru pencucuk ini adalah 10 cm. Dan tapak generator ini adalah 10 kali 10 kali 0.25 cm. Untuk metodologi, kami menggunakan kaedah borang soal selidik yang telah dilakukan ke atas 50 orang responden yang terdiri daripada penduduk kawasan perumahan di Bintulu, Sarawak.
Fokus utama soalan yang kami ajukan mengenai kajian kami kepada responden adalah membuat penilaian mengenai aspek kualiti bahan dari segi pengurangan kesan impak pada kenderaan dan keselamatan melalui pantulan cahaya. Jadi, skala Likert yang kami gunakan untuk jawapan di borang soal selidik kami adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk analisis keseluruhan soal selidik, hasil daripada analisis yang melibatkan seramai 50 orang responden iaitu sebagai pengguna jalan raya, mereka terdiri daripada 26 orang lelaki, 24 orang perempuan yang dipilih secara rawak di kawasan perumahan di Bintulu. Terdapat 12% daripada mereka ialah berumur 20 tahun ke bawah, 70% ialah berumur 21 hingga 40 tahun, 12% yang berumur 41 hingga 60 tahun dan 2% di antara mereka adalah berumur 60 tahun ke atas. Untuk jenis pengangkutan yang digunakan oleh mereka, terdapat 68% daripadanya menggunakan kereta sebagai pengangkutan, 28% lagi ialah bermotosikal dijadikan sebagai pengangkutan, 4% ialah menggunakan bas dan 2% menggunakan lori. Analisis untuk soalan yang pertama, hasil daripada soalan yang kami ajukan kepada responden untuk soalan pertama mengenai projek pengkaji iaitu produk ini diperbuat daripada bahan kitar semula yang mampu bertahan lama. Kami mendapati seramai 60% daripada kesemua responden sangat setuju, 34% pula yang setuju dan 6% lebihnya berasa ragu-ragu. Untuk analisis soalan kedua, iaitu produk ini boleh berfungsi di dua tempat dapat menjimatkan kos. Seramai 68% memilih sangat setuju, 28% setuju dan 4% daripadanya ialah ragu-ragu. Seterusnya untuk analisis soalan ketiga, produk yang diperbuat daripada bahan kitar semula mudah untuk mendapatkan alat ganti apabila rosak. Daripada penyelidikan yang pengkaji lakukan, terdapat 60% daripada responden memilih sangat setuju, 34% lagi memilih setuju, 4% memilih ragu-ragu dan 2% memilih tidak setuju. Untuk analisis soalan keempat, produk ini merupakan alat keselamatan jalan raya yang cepat dikesan keberadaannya dapat menyelamatkan pengguna. Seramai 68% responden memilih sangat setuju, 26% memilih setuju dan 6% memilih ragu-ragu. Analisis soalan yang terakhir iaitu soalan kelima, produk ini merupakan alat keselamatan jalan raya yang tidak sepatutnya mampu menyebabkan kerosakan yang teruk pada kenderaan apabila kenderaan melanggar produk ini. Hasil yang kami peroleh ialah terdapat 74% responden memilih sangat setuju, 20% memilih setuju dan 6% responden memilih ragu-ragu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para panel sekalian. Nama saya Muhammad Safani bin Abdul Aziz. Kesimpulannya ialah pengkaji telah mengenal pasti kelemahan yang terdapat pada detonator konvensional. Selain itu, menunjukkan cara untuk menghasilkan sesebuah detonator mengikut saiz dan spesifikasi yang ditentukan oleh Jabatan Kejar Raya iaitu JKR. Seterusnya, menunjukkan detonator buatan kami sesuai digunakan di dua tempat berbeza iaitu di atas jalan raya iaitu jalan bertar dan di atas tanah. Akhir sekali, menunjukkan bahan terpakai dan bahan kita semula boleh dipakai untuk menghasilkan sesebuah alat keselamatan jalan raya. Kita beralih kepada keaslian, inovasi dan penyelesaian produk. Produk kami ialah produk inovasi baru kerana boleh diletakkan di atas permukaan premix dan tanah. Selain itu, ia dihasilkan dari bahan kita semula yang berkualiti dan bahan yang digunakan dapat mengurangkan kesan impak. Potensi jika dipasarkan berkemungkinan akan mendapat permintaan yang tinggi kerana produk inovasi ini memiliki kelebihan yang tersendiri lebih baik daripada produk sama yang sedia ada.
Untuk cadangan pada masa hadapan, kami bercadang ujian ke atas Delinator Post. Untuk cadangan pada masa hadapan, kami bercadang ujian ke atas Delinator Post hendaklah dilakukan seperti ujian hentaman atau impact test dan ujian ketahanan bahan untuk mengetahui keboleh upaya Delinator Post tersebut. Selain itu, memasang spring yang lebih besar untuk penambahbaikkan projek kami. Akhir sekali, menggunakan warna yang lebih cerah pada delineator, batang paip dan noodle form yang lebih besar. Sekian, terima kasih.